Okay, insyaAllah kita sambung pembahasan lagi mengenai masih lagi dalam topik sumber hukum Al-Quran, sumber yang disepakati. Topik 4, cara Al-Quran menunjukkan hukum. Yang pertama, cara Al-Quran menunjukkan hukum. Cara Al-Quran menerangkan hukum dalam perundangan dapat dibahagikan kepada dua bentuk: hukum secara qat'i dan hukum secara zanni. Unit yang pertama, hukum secara qat'i, antara ayat yang mana hukumnya diterima secara qat'i sebagaimana firman Allah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka. Yang itu hukum secara qat'i. Lafaz pencuri dalam ayat tersebut penetapan secara qat'i atau pasti yang tidak dipertikaikan lagi, serta hukumnya iaitu pencuri lelaki dan perempuan mestilah dipotong kedua tangannya. Itu hukum qat'i. Hukum qat'i, ayat yang jelas yang tidak perlu dipertikaikan lagi. Hukum dia potong tangan, maka hukum potong tangan saja. Cuma dia ada hadnya, dia adalah pengecualian sedikit. Contohnya had yang dihadkan oleh Rasulullah, pencuri yang mana? Yang mencuri 1/4 daripada harta orang lain, maka barulah dipotong tangan. Bawah daripada 1/4 tidak perlu dipotong tangan, mungkin dihukumkan takzir dan sebagainya. Hukum secara zanni, manakala nas Al-Quran yang zanni atau tidak jelas pula, contohnya tentang hukum iddah perempuan yang diceraikan sama ada 3 kali haid atau 3 kali suci. Hal itu disebabkan kekeliruan perkataan huruf. Ini hukum secara zanni, secara sama-sama masih lagi tidak jelas, ada makna yang jelas dan terang. Seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan perempuan yang diceraikan, ditolakkan dan sebagainya hendaklah menunggu 3 kali suci ataupun 3 kali haid, bergantung kepada ulama mazhab yang mentakwilkan ayat tersebut. Lafaz quru' dalam ayat tersebut adalah zanni kerana ia memberi dua makna, iaitu haid dan suci. Lafaz quru' tu boleh diterjemahkan kepada haid dan suci. Sedangkan keadaan lain, Al-Quran menunjukkan hukum secara qat'i dari satu sudut, dan sudut lain pula ayat sama menunjukkan hukum secara zanni, sebagaimana firman Allah, fawsilu wujuhakum, dan sapulah sebahagian dari muka mereka, basuhlah sebahagian muka mereka. Ayat tersebut menunjukkan dengan qat'i hukum wajib sapu kepala. Tak, wamsahu bi ru'usikum, ayat dia wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Ayat tersebut menunjukkan dengan qat'i hukum wajib sapu kepala ketika berwuduk. Keadaan lain ia pula menunjukkan hukum secara zanni, iaitu zanni atau tidak pasti kadar kepala yang wajib disapukan. Maknanya ada ayat Quran tu, satu ayat tersebut menunjukkan kepada ayat yang qat'i, makna yang qat'i. Manakala ayat yang lain pula menunjukkan kepada makna yang zanni, sama-sama. Adakah dia bermaksud haid ataupun bermaksud suci. Ada pula ayat lain daripada ayat Al-Quran menunjukkan dalam satu ayat, tapi aspek ni dia menunjukkan kepada zanni, aspek ni dia menunjukkan kepada qat'i. Contohnya apa? Contohnya wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum, ulama qat'inya apa? Pada wajib menyapu kepala. Wamsahu bi ru'usikum, wajib menyapu kepala. Walau bagaimanapun mereka berselisih, maknanya ada aspek zanninya, iaitu berapa kali yang perlu disapu kepala mereka. Jadi ayat tersebut wamsahu bi ru'usikum, qat'inya wajib menyapu kepala, zanninya berapakah kadar wajib sapu kepala tersebut. Itu bergantung kepada pentafsiran setiap mazhab. Ada yang 1/4, ada yang sebahagian, ada yang 3 helai rambut, ada yang keseluruhan dan sebagainya. Okey, masuk topik kelima.
Konsep pembinaan hukum Al-Quran. Kita lagi sikit ya. Pembinaan Al-Quran membawa konsep berikut. Yang pertama, tidak menyusahkan dan tidak menyulitkan umatnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah, yuridullah. Ini menerangkan mengenai konsep pembinaan Al-Quran. Al-Quran menggunakan konsep sesuatu konsep untuk menjadikan hukum. Konsep yang pertama ialah tidak menyusahkan dan tidak menyulitkan umatnya. Contohnya firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Nanti konsep yang digunakan di dalam Al-Quran. Konsep pertama iaitu memudahkan. Yang kedua, meringankan bebanan atau taklif. Antara dalil Al-Quran yang menunjukkan konsep ini sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya. La tas'alu an asya ini menunjukkan kepada meringankan beban ataupun taklif ke atas kita. Contohnya apa? Apabila Allah menyatakan wa aqimus solah, dirikanlah solat. Maka jangan kita tanya macam mana, ataupun contoh yang lebih jelas dalam kisah dalam surah Al-Baqarah, Bani Israel banyak bertanya mereka tanya Nabi bila Nabi suruh memerintahkan menyembelih lembu, mereka tanya lembu macam mana, jantan ke betina, warna apa, digunakan untuk apa, bertani ke ataupun tidak. Persoalan-persoalan tersebut semuanya membawa kepada menyusahkan diri kita. Jadi Allah, konsep yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran ini ialah meringankan beban ataupun taklif. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Yang ketiga, konsep yang digunakan ialah beransur-ansur dalam menetapkan hukum. Contohnya seperti mana kita maklumi, pengharaman Al-Quran pengharaman arak secara berperingkat. Peringkat yang pertama iaitu Al-Quran menerangkan, ya ayyuhallazina yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Arak ni mempunyai keburukan dan keburukan dia lebih besar daripada kebaikan. Kemudaratan lebih besar daripada kebaikan. Itu keterangan mengenai arak sahaja. Belum masuk kepada pengharaman. Kemudian peringkat kedua, pengharaman arak ketika ingin mengerjakan solat. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri solat ketika mana kamu mabuk, dalam keadaan mabuk. Maka pengharaman hanyalah ketika hendak mengerjakan solat sahaja. Tapi waktu lain dibolehkan. Peringkat ketiga, barulah diharamkan secara keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jauhkanlah. Itu supaya apa? Diharamkan secara berperingkat supaya bangsa Arab pada ketika itu menjadikan arak sebagai minuman asasi mereka, maka boleh terima, tidak secara drastik tapi secara perlahan-lahan mengenai pengharaman arak tersebut. Itu tujuan beransur-ansur yang digunakan di dalam Al-Quran, konsep yang digunakan. Okey, masuk topik 6. Topik 6 bicarakan mengenai ungkapan hukum Al-Quran. Okay, ungkapan hukum Al-Quran. Al-Quran menerangkan hukum syarak dengan lafaz berbagai-bagai. Cara Al-Quran menerangkan hukum antaranya seperti berikut. Unit lafaz tuntutan yang pertama, kita pergi kepada lafaz tuntutan. Lafaz tuntutan ni maksudnya Allah menuntut kita untuk melakukan sesuatu. Jadi Allah menggunakan lafaz apa untuk menyuruh dan memerintahkan hamba-Nya melakukan sesuatu. Yang pertama, Allah menggunakan lafaz atau tuntutan melakukan dengan lafaz berikut. Yang pertama iaitu lafaz amar sharih. Lafaz amar sharih ini maksudnya Allah menggunakan lafaz yang sharih. Contohnya, innallaha ya'muru. Allah menggunakan lafaz amar sharih. Amara ya'muru. Innallaha
ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh melakukan keadilan dan kebaikan. Itu maksud lafaz amal soleh. Allah menggunakan perkataan ya'muru, menggunakan perkataan amara tersebut. Itu maksud lafaz amal soleh. Yang kedua, menggunakan fi'il amar. Contohnya firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullah, ittaqullah. Ittaqullah tu fi'il amar. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kamu saja. Sebab apa? Kita bukan semua manusia mampu untuk bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Yang mampu bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa ni hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Okey. Jadi Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kamu. Jangan kita memaksa diri kita untuk membuat setinggi-tinggi amalan di dalam kehidupan kita, tapi kita buat sekadar mampu saja. Yang penting istiqamah dan berterusan. Itu lafaz amar. Yang ketiga, lafaz fi'il amar diserta dengan lamul amri. Contohnya, thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum. Allah menggunakan fi'il amar yang menggunakan lafaz lamul amri. Contohnya, thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum. Okey. Ni fi'il amar yang menggunakan lafaz lamul amri ni, dia menggunakan yang pertama fi'il mudhari' terlebih dahulu. Thumma liyaqdu. Yang pertama dia menggunakan fi'il mudhari'. Yang kedua dia ada lamul amri. Itu yang dimaksudkan dengan fi'il amar disertai lamul amri. Yang ni kaedah, antara kaedah fi'il amar ialah menggunakan fi'il mudhari' tapi diletakkan lamul amri di belakangnya. Maka perkataan tersebut menunjukkan kepada perintah. Okey, pergi kepada yang keempat. Menceritakan sesuatu perbuatan itu termaktub serta difardukan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Menggunakan kalimah kutiba alaikum. Itu yang dimaksudkan dengan termaktub. Wahai orang-orang yang beriman, termaktub ke atas kamu al-qisas fil qatla. Hukum qisas ke atas orang yang membunuh. Itu maksud termaktub. Ataupun fardu, menggunakan kalimah fardu. Yang kelima, menceritakan sesuatu perbuatan itu baik dan membawa kebaikan. Firman Allah, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. Dan mereka bertanya lagi kepadamu wahai Muhammad mengenai masalah anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan anak yatim itu amatlah baiknya. Allah menggunakan keterangan mengenai kebaikan, berbuat baik kepada anak yatim. Itu suruhan. Yang keenam, fi'il jawab syarat. Contohnya, fa'in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, kamu bolehlah bertahallul. Sekiranya itu haraf syarat. Fa'in uhsirtum, sekiranya kamu dikepung, famastaysara minal hadi, maka bolehlah kamu bertahallul. Yang ketujuh, menggunakan perbuatan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketujuh, Allah menerangkan perbuatan yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Contohnya, fa idza balaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Okey, habis lafaz suruhan. Masuk kepada lafaz tegahan. Sikit lagi ya. Lafaz tegahan, Al-Quran menunjukkan Al-Quran menuntut meninggalkan sesuatu dengan lafaz Al-Quran. Lafaz berikut. Yang pertama, lafaz nahi sarih atau tahrim. Okey, yang pertama Allah menggunakan lafaz nahi sarih. Tadi lafaz amar sarih. Innallaha ya'muru bil 'adl. Allah menyuruh kepada melakukan keadilan.
Yang ni lafaz nahi atau tahrim sarih. Contohnya nahi ayat Quran wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah menggunakan kalimah wa yanha, nahi yanha. Allah menggunakan kalimah nahi tersebut sebagai larangan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya apa? Dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Ataupun menggunakan kalimah haram, tahrim. Contohnya hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu memakan bangkai. Yang kedua, lafaz nahi atau perintah meninggalkan. Contohnya wala taqtulu auladakum min imla. Allah menggunakan fi'il tegahan dengan larangan meninggalkan. Wala taqtulu auladakum min imla. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Takut jatuh miskin, bunuh anak. Maka itu larangan daripada Allah SWT. Dia menggunakan lafaz nahi. Wala taqtulu, janganlah kamu membunuh. Yang ketiga, menceritakan sesuatu perbuatan itu buruk atau jahat. Firman Allah, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tiada kebaikan, bukanlah perkara baik, kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya. Allah menerangkan benda itu adalah benda buruk. Itu sebuah tegahan. Yang keempat, perbuatan yang disertai janji tidak baik. Contohnya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Itu ancaman daripada Allah. Yang kelima, lafaz nafi sesuatu perbuatan atau nafi halal melakukannya. Maksudnya Allah menafikan halal melakukan perbuatan tersebut. Itu antara bentuk tegahan. Contohnya fa'il lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum as-salam wa yakuffu aydiyahum fakhudhuhum waqtuluhum haitsu taqaftumuhum. Oleh itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan terus mengganggu atau berpihak kepada musuh, dan tidak pula menawarkan pendamaian kepada kamu, dan juga tidak menahan tangan mereka daripada menerangi kamu, maka hendaklah kamu bertindak menawan mereka dan membunuh mereka di mana sahaja. Ini Allah menggunakan lafaz nafi. Nafi halal, menafikan sesuatu perkara tersebut adalah halal. Okey, habis unit 2 lafaz tegahan. Masuk pada unit ketiga, lafaz takhyir dan ibahah. Yakni pilihan, boleh kita memilih sama ada membuat ataupun meninggalkan, ataupun dan ibahah. Ibahah ni harus. Okey. Lafaz menunjukkan harus dan mengingkarkan mereka yang mengharamkan firman Allah. Yang ini menunjukkan harus, bukan haram, bukan wajib, tapi harus. Lafaznya Allah menggunakan harus, mengingkarkan mereka yang mengharamkannya. Maksudnya Allah mengharuskan perbuatan itu dengan cara apa? Allah mengingkar mereka yang mengharamkan perbuatan tersebut. Contohnya, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikurangkan untuk hamba-hambanya. Maksudnya apa? Allah menegah mereka yang mengharamkan orang untuk berhias. Berhias-hias ni diharuskan. Cara dia macam ni? Allah menerangkan dengan cara Allah menegah mereka yang mengharamkan orang berhias. Maksudnya bolehlah berhias. Yang kedua, lafaz menunjukkan pilihan membolehkan, dan lafaz pilihan. Dan lafaz halal. Contohnya, al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada masa ini dihalalkan bagi kamu makanan yang baik, lazat serta baik. Yang ketiga, menggunakan lafaz nafi junah. Nafi junah ni bermaksud, contohnya famanittur ghairu baghin wala 'adin fala ithma alayh. Allah menafikan bahawa benda tu ada keburukan, Allah menafikan bahawa benda tu ada dosa. Jadi diharuskan. Contohnya firman Allah, famanittur ghairu baghin wala 'adin fala ithma alayh. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, yakni makan daging khinzir kerana darurat sedang ia tidak menginginkannya,
dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sekiranya darurat boleh dimakan, tak berdosa. Allah beritahu. Yang kedua, B, laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahu. Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada 3 masa yang tersebut. Ini saya tak pasti apa maksud 3 masa tersebut, tapi kita fokus pada laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahu. Tidaklah berdosa ke atas kamu dan ke atas mereka sebahagiannya. Yang ke C, bagaimana firman Allah, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Tidak ada salah. Semuanya Allah menerangkan tidak ada dosa, tidak ada salah, tidak ada haram dan sebagainya, tidak ada silap dalam melakukan perkara-perkara yang tersebut. Tidak ada salahnya bagi orang buta dan tidak ada salahnya bagi orang yang timpang dan tidak ada salahnya bagi orang yang sakit jika masing-masing tidak menjalankan sesuatu perintah disebabkan keuzurannya, mendaki ia berlaku demikian. Maknanya orang buta, timpang, sakit dan sebagainya tidak ada salah sebenarnya mereka tidak melakukan ibadat. Kerana apa? Mereka tidak mampu melakukan, maka tak salah. Okey, maksud yang keempat, lafaz menunjukkan sesuatu itu dijadikan untuk manusia sebagaimana firman Allah, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini menunjukkan kepada harus boleh pilih, kita nak memiliki ataupun tidak. Contohnya firman Allah tersebut yang bermaksud dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi ini kita boleh sama ada ingin memiliki juga boleh, tidak mahu memiliki juga boleh. Okey, habis unit 3. Masuk topik yang ke-7. Keistimewaan Al-Quran. Nanti Ustaz akan tulis pada akhir video lafaz tuntutan, lafaz tegahan dan lafaz takhir. Okey. Topik yang ke-7, keistimewaan Al-Quran. Antara keistimewaan Al-Quran ialah ketinggian bahasa Al-Quran, sudut susunan dan kesusasteraan yang merangkumi semua aspek kehidupan dan berbagai-bagai jenis hukum. Bahasa Al-Quran yang tinggi, bahasa yang sastra, yang cantik, yang indah, itu kelebihan Al-Quran. Yang kedua, memberi peristiwa-peristiwa, memberitakan peristiwa-peristiwa akan berlaku. Al-Quran juga menggambarkan sesuatu perkara yang akan berlaku, bukan sekadar memberitahu perkara yang telah berlaku dan sedang berlaku saja. Itu kelebihan Al-Quran. Yang ketiga, menceritakan peristiwa lampau dan kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran menerangkan kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah yang mana tidak boleh diceritakan oleh nenek moyang kita. Kisah-kisah yang terlampau lama, 2000, 3000 tahun dahulu. Yang keempat, bertepatan dan menunjukkan perkara yang sesuai dengan teori dan amali. Al-Quran ini bertepatan dengan teori dan amali, bersesuaian dengan apa yang kita lakukan sekarang, sesuai dengan fitrah manusia dan sebagainya. Yang kelima, hukum Al-Quran dan kandungannya sesuai dilaksanakan sepanjang masa, tidak mengira tempat, bangsa dan keadaan. Al-Quran bersifat syumul, sesuai dari segi tempat, masa dan keadaan. Yang keenam, prinsip Al-Quran melaksanakan hukum untuk kepentingan hidup manusia seperti keadilan, menghormati golongan yang tertindas dan pengembalian hak terhadap golongan tertindas serta pengambilan hak daripada orang zalim. Al-Quran melaksanakan hukum bukan untuk kepentingan tapi sesuatu kepentingan, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Contohnya melaksanakan hukum hakam jenayah, hukum hakam apa-apa saja hukum adalah tujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Contohnya hukum jenayah untuk mengekang jenayah kezaliman yang berlaku, mengelakkan daripada ditindas dan dizalimi dan sebagainya. Hukum harta pusaka bertujuan untuk menjaga keadilan, kedamaian dalam sesuatu keluarga. Itu tujuan Al-Quran, tujuan kepentingan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Semua adalah
istimewa, adalah baik bagi umat manusia. Okay. Kita tengok lafaz tuntutan. Ini Ustaz akan tulis dan Ustaz akan padam, kemudian Ustaz tulis pula yang lain. Tegahan, Ustaz tulis padam dan Ustaz tulis lafaz takhir dan sebagainya.